Okey, selepas kita mengkaji sistem jemaah menteri di negeri Kelantan, hari ini kita beralih ke negeri Sembilan ya. Prinsip demokrasi dan konsep persekutuan. Okey, ini dia. Okey. Nanti dulu Okey, cikgu berpesahkan dia lagi. Okey, kita tengok ini. Negeri Sembilan, prinsip demokrasi dan konsep persekutuan. Okey, konsep persekutuan ini adalah kerana Negeri Sembilan terdiri daripada 9 luak. Luak bermaksud jajahan ataupun daerah. Okey. 4 luak utama adalah sini, iaitu Sungai Ujong, Rembau, Johor dan Jelebu. Ketuanya adalah Undang. Okey, luak yang lain, Jempol, Inas, Teraci, Gunung Pasir, Seri Menanti. Okey, boleh Okey, so itu bermaksud konsep persekutuan. Okey, lebih awal lagi lebih awal daripada pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu oleh British ya. Okey, sebab negeri Sembilan merupakan negeri yang pertama yang pembentukannya mirip sebagai sebuah persekutuan. Okey. Prinsip demokrasi pula adalah disebabkan negeri Sembilan mengamalkan adat berpatih. Okey, adat berpatih. Iaitu bermaksud kedaulatan berada di tangan rakyat. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Iaitu pelantik pemimpinnya dibuat daripada peringkat bawah. Okey, apakah maksud ini? Maksudnya, anak buah akan pilih buah pak akan pilih lembaga akan pilih undang pula akan pilih yang tuan besar. Itu pemilihan pemimpin mengikut adat perpatih. Okey, so tengok ini adalah hierarki adat perpatih pelantikan pemimpin. Semua dibuat dari peringkat bawah. Okey, iaitu anak buah pilih buah pak pilih lembaga pilih undang pilih yang tuan besar ataupun yang di-Pertuan Besar. Mana-mana pun boleh. Okey, so itulah dimaksudkan prinsip demokrasi sebab dia mengamalkan adat berpatih. Okey, so sekarang kita beralih kepada sini. Okey, kita nak tengok peranan dan tugas. Okey, peranan dan tugas setiap peringkat ini. Okey, Okey, so maksudnya kita nak tengok apakah peranan buah pak, apakah peranan lembaga, undang dan yang tuan besar. Okey, so yang tuan-tuan puan-puan sudah tahulah salah satu peranannya is setiap mereka ini pilih pemimpin di atas kan. Fungsi buah pak dia pilih lembaga. Lembaga punya fungsi pilih undang. Undang punya fungsi pilih yang tuan besar. Okey, lain kita kaji. Okey, soalan ini apakah tugas peranan fungsi buah pak? Okey, selain kamu sudah tahu dia memilih siapa tadi? Lembaga kan? Okey, so tuan-tuan dan puan-puan kena ingat. Ingat apa? So, setiap ini mereka merupakan ketua apa? Okey, setiap ini mereka merupakan ketua apa? Okey, so kita tengok ini. Apakah tugas peranan ataupun fungsi buah pak? Okey, fungsinya satu. Ketua perut dan dia memilih lembaga. Okey, ini tambah satu lagi fungsi dia. Fungsi dia, bapa ini biasanya menjadi tempat rujukan bagi setiap masalah. Okey, so dia menjadi tempat rujukan bagi setiap masalah khususnya berkaitan dengan adat. Okey, so tengok sini. Okey, bapa ini sebenarnya dia bermaksud bapa dan mama. Okey, so dia merupakan ketua apa tadi? Ya, ketua apa tadi? Ketua perut. Yang dianggotai oleh anak buah. Dia ketua perut, dianggotai oleh anak buah. Dan bapa ini memilih siapa? Lembaga. Okey, dan bapa ini menjadi tempat rujukan bagi setiap masalah kan, khususnya berkaitan dengan adat.
Okey, so selesai tugas bapa. So sekarang kita tengok ini. Apakah tugas peranan fungsi lembaga pula? Okey, lembaga tadi dia memilih siapa? Undang, betul? Memilih undang. So dia ketua apa? Oh, dia adalah ketua suku. So ketua suku is lembaga. Dia memilih undang. Boleh ya? Okey, sekarang kita cuba tengok apa pula peranan ataupun fungsi undang. Undang pula adalah ketua luak. Okey, ketua luak. Masih ingat lagi 4 luak utama tadi? Iaitu? Ah, 4 luak utama ini tadi dia lah. Sungai Ujong, Rembau, Johor, Jelebu. Ketuanya is undang. Yeah. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, ketua bagi luak-luak lain tu bukan undang tapi penghulu. Itu adalah info extra saja. Okay, good. Kita pergi sini. Undang, ketua luak dan fungsinya memilih yang tuan besar. Okay, boleh tuan-tuan dan puan-puan? Okay, good. Now we go to yang tuan besar. Apakah tugas dan peranan fungsi yang tuan besar? Okay. Ini dia. Dia pilih siapa? Dia tak pilih sesiapa ni. Sebab dia tertinggi dah. Okay. So, tugas peranan fungsi yang tuan besar, dia merupakan pemerintah tertinggi. Okay, pemerintah tertinggi. Dan biasanya yang tuan besar ini akan membuat keputusan berdasarkan rundingan dengan undang. Okey, so apabila yang tuan besar nak buat keputusan, dia tak boleh buat sendiri tapi dia kena berunding dengan undang. Itu menampakkan unsur demokrasi. Boleh kan murid-murid? Okey, dan walaupun dia merupakan pemerintah tertinggi tapi baginda tidak berhak melantik pembesar. Mengapa? Masih ingat? Mengapa tuan-tuan dan puan-puan? Ya, sebab pelantikan dibuat oleh anak buah, buah pak, lembaga dan undang. Iaitu pemilihan pemimpin berlaku di peringkat bawah. Okey, so itu pun memaparkan unsur demokrasi. Okey, boleh. So, tuan-tuan dan puan-puan sudah tengok fungsi setiap satu ini. Okey, lain kita imbas kembali sini. Buah pak, ketua apa? Ya, ketua perut dianggotai oleh anak buah. Buah pak pilih lembaga. Satu lagi fungsi tadi menjadi tempat rujukan bagi setiap masalah yang dihadapi. Okey, good. Lembaga ketua apa? Ya, ketua suku. Lembaga pilih undang. Undang pula ketua apa tadi? Ya, ketua luak. So dia pilih yang tuan besar. Yang tuan besar pula? Pemerintah tertinggi. Keputusan mesti berunding dengan siapa? Undang. Boleh? Okay, good. So, itu dia yang kamu belajar tadi tentang adat perpatih yang diamalkan di negeri Sembilan. Habis. Sudah habis. Okay. Okay, kalau kita telah tengok adat perpatih negeri Sembilan. Okay, kita tengok soalan ni. Kalau soalan tanya kamu. Sistem pemerintahan negeri Sembilan dikatakan mempunyai unsur demokrasi. Bincangkan ataupun buktikan. So, tuan-tuan dan puan-puan kena aplikasi apa yang tuan-tuan dan puan-puan belajar tadilah. Okay, so jawapannya first, you kata, negeri Sembilan mempunyai unsur demokrasi sebab negeri Sembilan mengamalkan adat perpatih iaitu di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Okay. Dan pemilihan pemimpinnya dibuat daripada peringkat bawah. So, hurai sikit bagaimana you kata pemimpin dibuat daripada peringkat bawah. Okey, hurai sikit tadi punya huraian. Iaitu anak buah pilih bapa, bapa pilih lembaga, lembaga pilih undang, undang pilih yang tuan besar. So, maksudnya negeri Sembilan tidak mengamalkan kuasa mutlak. Sebaliknya, kuasa diagih kepada individu di setiap peringkat. Ya.
Okay, the last one boleh kata, keputusan Negeri Sembilan. Okay, keputusan Yang Tuan Besar Negeri Sembilan biasanya dibuat melalui rundingan. Okay, contohnya, kasihlah di sini, walaupun Yang Tuan Besar merupakan pemerintahan tertinggi, tetapi baginda membuat keputusan berdasarkan rundingan dengan undang. Okay, dan walaupun Yang Tuan Besar merupakan pemerintahan tertinggi, tapi baginda tidak berhak melantik pembesar sebab pelantik tersebut dibuat oleh anak-anak buah bapa lembaga dan undang. Okey, semua itu adalah bukti bahawa Negeri Sembilan mempunyai unsur demokrasi. Itulah cara menjawab soalan. Okey, good. Boleh faham tuan-tuan dan puan-puan? Okey, kalau boleh sekarang kita cuba tengok. Okey. Okey, ini soalan yang terakhir. So, apakah kepentingan, apakah kesan? Apakah kepentingan, apakah kesan adat perpati dalam sistem pemerintahan Negeri Sembilan? Ini jawapannya. Ataupun kalau dia tanya, apakah peraturan hidup penamalan adat perpati dalam sistem pemerintahan Negeri Sembilan? Okey, ini jawapannya. Iaitu, adat perpati dalam melahirkan peraturan hidup seperti semangat permuafakatan, iaitu secara bersama-sama, dan kepentingan bersama, okey, dan lahirnya semangat bergotong royong dan saling menghormati. Dan adat perpati pula, adat perpati juga mementingkan semangat kerjasama antara suku semasa membuat pemilihan pemimpin. Boleh? So, itu saja tentang sistem demokrasi Negeri Sembilan. Okey, kita rumus pelajaran keseluruhan hari ini. Okey, so hari ini kamu belajar Negeri Sembilan, prinsip demokrasi, iaitu adat perpati yang diamalkan. Konsep persekutuan iaitu dia terdiri daripada 9 luak. Okay, yang milik sebagai persekutuan. Dan juga kesan daripada peramalan adat perpati ini terhadap Negeri Sembilan. Okay, so dengan itu kita telah habis keseluruhan bab 3. Tanya. Okey, setakat ini saja. Jumpa lagi bab 4. Bye-bye.